Al-Fatihah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana zidna ilma ya kashifal mushkil ikshif 'anni al-hijab an huduri hadhihi al-ma'ani wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Faqala Syekh al-Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa barakatihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Nak tahu masjid? Ya. Qala berkata muallif rahimahullahu ta'ala. Dan demikian lagi 2 rakaat sunat tahiyatul masjid. Apa sahaja masjid ni makna ma yusalli 'inda dukhulil masjid tahiyatan li rabbil masjid. Makna dia barang yang kita sembahyang ketika mana kita masuk ke dalam masjid tu. Pasal apa? Tahiyatan li rabbil masjid, kerana membesarkan bagi tuan masjid. Kerana membesarkan bagi tuan masjid. Ini bukan kita nak besarkan masjid tu. Maka hukum membesarkan masjid dengan kita sujud kepada masjid, hukum dia kufur. Hukum dia kufur. Kerana masjid ni dia makhluk. Dia berketui, dia berjirim, berjisim. Bila kita sembah jirim jisim ni, hukum dia kufur. Tak kira lah pada apa pun. Sebab tu kalau kita pergi Mekah, kita duduk depan Kaabah, kita niat sembah Kaabah, maka hukum dia kufur. Kita bukan sembah Kaabah hala tuju kita Kaabah, tapi hakikatnya kita sembah Allah Ta'ala. Allah tak berjirim dan tak berjisim. Sebab tu makna tahiyatul masjid ni ma yusalli 'inda dukhulil masjid, barang yang disembahyangkan ketika kita masuk masjid. Pasal apa? Tahiyatan li rabbil masjid, hal keadaannya membesarkan bagi Rabbul masjid, mana tuan masjidnya ni Allah Ta'ala. Ingat gitu. Jadi sunat tahiyatul masjid ni sekalipun dia berulang-ulang masuk dan hampir masanya antara 2 masuk tu pun ulama kata sunat kita sembahyang. Kita sembahyang betul, kita keluar dari masjid, kita masuk pula sunat pula tahiyatul masjid. Walaupun ulama kata antara dua masuk tu dekat sangat. Walaupun sekalipun dia tidak termaksud, yang ni bagi orang yang masuk masjid. Dia tak nak maksud tujuan, makanya dia termasuk dalam masjid pun sunat dia sembahyang sunat tahiyatul masjid. Dan luput tahiyatul masjid ni dengan sebab 2 duduk yang lama. Duduk yang lama. Macam tu juga duduk yang sebentar, jika bukan sebab lupa ataupun sebab jahil. Tapi kalau dia duduk tu sah sebab dia terlupa, ya Allah, ulama kata boleh kira lagi. Masih lagi tak luput lagi dia punya waktu dia. Adapun kalau dia duduk kerana dia terlupa ataupun dia jahil, demikian pula macam tu juga kerana nak minum, maka itu tidak luput masa tahiyatul masjid. Faham tak? Itu. Dan tertunai juga tahiyatul masjid, terpada juga tahiyatul masjid, sembahyang sunat tahiyatul masjid ni dengan kita mengerjakan sembahyang fardu ataupun sembahyang sunat yang lain. Kita masuk orang dah qomat, kita terus sembahyang fardu, maka terpadalah ulama kata tertunailah tahiyatul masjid dengan sebab kita sembahyang fardu. Kerana maksud dengan tahiyatul masjid tu mengerjakan sembahyang. Tu lah. Wa sembahyang tu sembahyang sunat ataupun sembahyang tu sembahyang fardu ataupun sunat yang lain.
Tapi sunat juga bagi orang yang tak boleh buat. Maksudnya dia orang yang masuk masjid, dia tak dapat nak mengerjakan tahiyatul masjid. Sunat bagi dia baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Berapa kali? 4 kali. Baca 4 kali. Nah. Dan dia sebut pada kitab Tuhfah dan kitab Nihayah. Tuhfah Ibnu Hajar, Nihayah Syekh Ramli, dan lain bahawa sebenarnya dia menyengajakan sembahyang 2 rakaat seperti yang sebut di dalam Hasyiah I'anatul Talibin. Nah, maka dia dapat pahala sunat tahiyatul masjid. Tapi kalau kalau ikut pada hadis tahiyatul masjid ni, wajah yang aslah mengatakan bahawa sembahyang tahiyatul masjid ni diulangkan dan berulang-ulang masuk dalam masjid. Mana dalilnya? Dalil hadis Nabi kata idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis. Nabi sebut fala yajlis hatta yusalli raka'ataini. Nah, maksud dia apabila masuk seorang kamu ke dalam masjid, maka jangan duduk. Nabi kata fala yajlis. Jangan kamu duduk sehingga dia bersembahyang 2 rakaat tahiyatul masjid. Nah, dia sembahyang 2 rakaat tahiyatul masjid, maka 2 rakaat ni tak kira ulama kata wa imma 2 rakaat tu sunat ataupun 2 rakaat tu sembahyang fardu. Terpada dia balas. Situ. Tu dalam, kalau kita tengok hadis ni riwayat Imam Bukhari. Kalau dapat lafaz Muslim, dia kata idza dakhala ahadukumul masjida falyarka' raka'ataini qabla an yajlisa. Lebih kurangnya makna dia sama. Apabila masuk seorang kamu akan masjid, falyarka' raka'ataini, maka dia rokok 2 kali. 2 rokok tu maksud dia 2 kali 2 rakaat lah. 2 kali rokok tu lah. Qabla an yajlisa, sebelum dia duduk. Itu lafaz Muslim. Jadi ala kulli halnya, kalau kita masuk, berulang-ulang masuk, maka berulang-ulanglah sunat tahiyatul masjid bagi kita. Wallahu a'lam. Kalau dia terikat dengan khuduk, tak apa. Yang apa? Dapat tahiyatul masjid, tak ada masalah. Memang khuduk tu fardu lah. Jangan masuk duduk. Itu makruh. Ada pendapat kata khilaf aula. Jadi kalau kita nak lepas daripada makruh atau khilaf aula tu, kalau kita memang tak boleh nak buat, kita baca lah subhanallah walhamdulillah tu lah. Kalau nak melepaskan daripada hukum tu. Allah. Kalau ada majlis ilmu kan, ilmu ada kita masuk. Kita utamakan majlis ilmu kan, solat. Majlis. Tengok. Kita ambil jalan tengah lah. Kalau nak semayang kat tepi-tepi, jangan semayang tengah-tengah ni. Depan tu duduk semayang. Tu panggil duduk lak. Jadi kita ambil jalan atas, jalan tengah ni tengok. Kalau ilmu tu ilmu fardu ain, kita utamakan benda tu. Kalau ilmu tu fardu kifayah, kita kata fardu kifayah ceramah ya. Ceramah dia nak semayang ya Allah. Semayang. Tapi semayang kat tepi-tepi tu. Tengok situ. Jadi kalau kita nak main-main, kita nak ni, kita nak kalau macam ilmu fardu ain ni, ilmu yang kita mengaji fardu ain ni, maka kita tak sembahyang, kita nak duduk tu mana terhalang daripada tahiyatul masjid lebih kurang lah. Maka kita baca subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah, ganti pada sembahyang tu, maka kita duduk, maka hukum dia tak makruh. Semua gitulah. Ya Allah. Tapi Nabi sebut dah sembahyang majlis ilmu. Saya majlis ilmu ni satu bab daripada ilmu tu berbeza daripada kita sembahyang sahur. Allah. Tengok lah. Tengok kepaduan lah. Jadi kita dalam kaedah mengaji fiqh ni dia kata takdimul aham qabla muhim. Gitu ya kaedah dia. Maksudnya kita dahulukan mana yang dia aham ni, mana yang terlebih penting lah. Daripada yang penting juga ada pun. Hal ni terlebih penting. Mana yang lebih penting? Ya Allah, kita dahulukan hal tu. Nampak tak? Gitu. Kita ambil je lah buat tu. Wallahualam. Understand? Habis selesai. Qala musannif rahimahullahu ta'ala.
dan sunat wudu. Sunat wudu. Mana sunat wudu ni raka'atani ba'dal wudu qabla al-jafaf. Itu makna sunat wudu ni 2 rakaat selepas daripada kita ambil wudu. Lepas pada kita ambil wudu qabla al-jafaf, sebelum kering. Sebelum dia kering. 2 rakaat sunat wudu ni selepas pada wudu sebelum dia kering. Bila dia dah kering, maka luputlah waktu dia. Kering ni kena tengok pada ulama kata pada muqtadil lah, maksudnya pada tabiat kita. Jangan badan kita terlampau panas dia cepat kering sangat. Dan musim tu pun musim terlampau panas lah, cepat kering, ataupun musim sejuk sangat boleh cepat kering lah. Dia kering ataupun angin kuat dia cepat kering. Macam pada yang biasa-biasa ni. Kerana wuduk ni dia ibadat yang dimaksudkan dengan dia. Dengan dia tu sembahyang, maka terkadang dia mendatangkan hadas sebelum sembahyang, maka batal wuduk dia dah. Batal wuduk. Dan sia-sia usaha dia. Maka dia menyegerakan sembahyang 2 rakaat ni untuk nak menunaikan bagi maksud dengan kata wuduk tu. Sebab tu dia suruh kita buat selalu sebelum daripada dia kering. Tapi bila kita main sembahyang sunat wuduk, lepas tu kita nak bolehkah kita tajdid wuduk, boleh ke? Sunat ke tak? Tak sunat. Selepas daripada sunat wuduk, tak sunat kita tajdid wuduk. Sunat yang lain ya Allah, sembahyang yang lain ya Allah. Adapun sunat wuduk tak, tidak, ulama kata dia panggil tahsilul hasil. Lepas wuduk sembahyang pi ambil pula tajdid pula, sembahyang pula ada kerja tu. Betul, ulama kata dia masuk tahsilul hasil. Kecuali sembahyang yang lain, ya Allah, selepas pada sembahyang lain baru kita sunat tajdid wuduk kita. Gitu. Pada hadis Bilal bin Rabah ketika bersabda Nabi SAW, masuk aku ke dalam syurga, maka aku lihat Bilal dalam syurga. Tak mati lagi Bilal weh. Tapi Nabi nampak ada duduk dalam syurga. Duduk dalam syurga. Maka aku tengok Bilal dalam syurga, Nabi kata. Maka Nabi sabda bagi Bilal, dengan sebab apa Bilal weh engkau mendahului akan daku ke syurga ni? Sebab apa? Hang dulu berdaku dalam syurga. Nabi masuk tengok Bilal duduk dalam syurga. Maksudnya Bilal dulu berada dan Nabi itu dia ambil apa? Maka Nabi tanya Bilal, sebab apa Bilal? Tuhan bagi hang dulu pada aku dalam syurga. Bilal ni hitam metrik, bukan takat hitamnya. Kalau peluh tu naik bersinar. So cerita dia, huduh piang. Hitam semua metalik. Tapi Bilal ni rupanya dia anak orang bangsawan. Bilal ni yang diculik zaman tu waktu dia kecil, dia dijual di Mekah. Dijual di Mekah Bilal. Maka Nabi tanya Bilal, pasal apa? Dengan sebab apa Bilal? Dia tahan mendahulu aku ke syurga. Maka Bilal kata, tidak mengetahui hamba akan sesuatu melainkan hamba tiada. Jua hamba membaharui wuduk, melainkan aku tak ada. Aku tak tahu sebab apa, melainkan aku ni yang aku buat. Tiap kali aku membaharukan wuduk, melainkan aku mengiringkan wuduk tu 2 rakaat sembahyang. Itu ya amalan. Bilal ni salah seorang manusia yang tak pernah duduk dalam keadaan tak berwuduk. Sahabat Nabi ni. Lepas pada difardukan wuduk buat semua tu lah. Maka dia sentiasa dia duduk dengan Nabi ni sampai dia mati. Maksudnya dia habis apa? Habis wuduk pergi ambil sembahyang 2 rakaat. Habis wuduk sembahyang 2 rakaat. Habis wuduk sembahyang 2 rakaat. Maka daripada hadis ni, kita faham daripada hadis ni, ulama kata sunat sembahyang 2 rakaat mengiringi wuduk. Ba'dal wuduk qabla al-jafaf, selepas daripada wuduk sebelum dia kering. Dan juga daripada hadis ni ulama keluarkan lagi hukum dan sunat bagi kita mengekalkan suci. Keluar situ 2-3 hukum ni, 2-3-4 hukum hadis kenapa pendek hadis. Satu sunat daripada hadis ni, pasal Nabi tanya pasal apa? Tak ada, aku tak tahu Rasulullah.
Tapi melainkan yang yang aku buat selepas pada aku wuduk, aku sembahyang 2 rakaat. Itu dalil. Kata sunat sembahyang selepas daripada wuduk. Yang kedua, ulama kata sunat lagi kita mengekalkan suci. Habis wuduk, habis terbatal wuduk, pergi ambil. Terbatal wuduk, pergi ambil. Terbatal wuduk, pergi ambil. Sunat lagi. Gitu. Dan sunat berwuduk mengiringi hadas. Sunat berwuduk ni mengiringi hadas. Bila kita terkentut apa semua, hadas lah, hadas kecil lah. Maka kita berwuduk. Sekalipun ulama kata bukan waktu sembahyang. Bila kita berhadas, kencing ke berak kan lah, sunat kita mengiringi wuduk selepas kita berhadas. Nampak tak? Dia terbit 3-4 itu. Banyak lagi lepas ni lah. Betul. Ya Allah. Habis itu. Wallahu a'lam. Jadi kemudian daripada wuduk lah kita sembahyang sunat wuduk ni. Dalil sunat dia man tawaddaa nahwal wudu'i hadza summa shalla raka'ataini la yuhaddithu fihima nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi atau kama qala. Nabi sebut gitu. Maksud dia siapa yang berwuduk seperti wuduk aku ni, Nabi sebut. Nabi ambil wuduk. Nabi ambil wuduk, lepas tu Nabi sahabat tengok selepas daripada Nabi wuduk, Nabi kata man tawaddaa nahwa wudu'i, barang siapa yang berwuduk macam wuduk aku ni, maksudnya wuduk yang sempurna lah, wuduk yang sempurna, kemudian dia bersembahyang selepas pada wuduk tu 2 rakaat, sambil itu dia tidak bercakap di dalam 2 rakaat itu akan dirinya, nescaya diampun baginya dosa yang telah lalu. Nabi kata ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ya Allah. Hadis sahih riwayat Imam Muslim, riwayat Imam Bukhari. Wallahu a'lam. Itu dalil dia. Ustaz, kalau kita pergi masjid, kita ambil sembahyang habis azan, kita naik tu, sekali kita kampung sunat wudu, tahiyatul masjid dengan qabliyah tu boleh? Boleh. 3 in 1. Tambah-tambah naik tu imam duduk dalam atas mimbar. Kita tak boleh lebih pada 2 rakaat, maka ulama kata haram, lagi tidak sah lebih pada 2 rakaat. Kalau tu imam dah duduk atas mimbar. Lepas tu kita ada belakang wuduk pun tentu, tahiyatul masjid pun tentu, qabliyah Jumaat pun tentu. Ya Allah, kampuh 3 in 1. Kopi 5 lah satu buat tak usah hati pun. Yang zati apa. Kampuh. Sah tak? Sah ulama kata. Simple. Kena. Sata. Boleh ke? Boleh. Tak ada masalah. Macam kita duk qada puasa dengan sunat syawal dah. Sunat pun sunat, qada pun qada. Tapi buka tak boleh buat tu. Banyak buat terlepak tu kawan mai rumah. Bila mai rumah kita niat qada sama. Jadi wajib mereka tu. Haram buka kalau tak tahu lah. Faham tak? Pasal dia wajib. Kalau dia niat sunat saja boleh kira lah. Boleh kira lah. Sebab tu kalau kata kita dalam sembahyang fardu, kalau mak pak panggil, dua-dua wajib tu. Fardu pun wajib, mak pak panggil pun wajib jawab lah. Maka mana dulu hak Tuhan lah, kata itu fardu. Tapi kalau kita duduklah hak sunat, mak pak panggil, ulama kata wajib jawab, mak pak kan hak ni wajib, hak ni sunat. Begitu. Kecuali lah Nabi panggil. Kalau kita dalam sembahyang fardu, dengan Nabi panggil. Zaman ni Nabi tak panggil, Nabi tak ada lah. Betul? Nabi panggil. Maka Nabi panggil wajib jawab walaupun sembahyang tu fardu. Dan ulama kata bercakap dengan Nabi dalam sembahyang tak membatalkan sembahyang. Dalam sembahyang. Itu kelebihan. Kecuali lah Nabi Isa turun mai ke depan ni lah. Nabi Isa panggil. Dia dulu tak tahu dia kata sembahyang, panggil. Ulama kata wajib jawab tak? Wajib jawab. Tapi batal sembahyang. Tu beza Nabi kita dengan Nabi Isa. Mana? Situ. Beza. Qala musannif rahimahullah ta'ala. Selesai sunat wuduk. Banyak lagi.
dalil-dalil yang apa ni? Bab sunat wudu ni. Bila kata la a'rifu syai'an illa anni la uhdithu wudu'an illa usalli aqibaihi raka'ataini. Aku tidak mengetahui akan sesuatu melainkan bahawasanya aku berhadas melainkan aku ambil wudu. Dan melainkan selepas wudu tu aku sembahyang mengiringi wudu aku tu dua rakaat. Nampak? Bila sebut tu. Maksudnya tentu ada sunnah dah benda tu kita nak ubi. Dia buat meria kan ni. Tak. Pasal Nabi kata man tawadda'a nahwa wudu'i hadha summa rak'ataini. Nah, hadis yang mula kita baca tadi, barang siapa yang berwuduk macam wuduk aku, summa shalla rak'ataini, kemudian dia sembahyang 2 rakaat. Lepas tu la yuhaddithu fihima, dan tak bercakap-cakap pada keduanya tu akan diri dia. Maksudnya semata-mata dia bercakap kerana Allah Ta'ala lah. Dan maksudnya dia sembahyang terus, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi bila dia sentiasa wuduk. Jadi Nabi kata, amalan aku tak tahu. Mereka itu yang aku buat. Nampak tak? Selepas aku berhadas, aku ambil wuduk. Lepas aku ambil wuduk, aku sembahyang 2 rakaat. Mungkin dengan amalan tu, wallahu a'lam. Gitu. Dia sebut gitu. Ni yang Nabi kata, ma min ahadin yatawaddau fa yuhsinul wudu'a wa yusalli rak'ataini yuqbila biqalbihi wa wajhihi alaihima illa wajabat lahul jannah. Kata Nabi, tidak seorang yang berwuduk. Dia berwuduk serta mengelokkan wuduknya. Bila dia berwuduk serta dia mengelokkan wuduk dia. Lalu dia bersemayang 2 rakaat wa yusalli rak'ataini. Maka dia semayang 2 rakaat selepas berwuduk tu, padahal berhadap dengan hatinya dan mukanya di dalam rakaat itu, menghadap muka dia tu kepada Allah Ta'ala, illa wajabat lahul jannah, kecuali syurga itulah wajib bagi dia. Nabi kata itu. Wallahu a'lam. Habis selesai. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, dan 2 rakaat sunat orang yang hendak. Nak faham tu? Orang yang hendak pergi-pergian. Apa pergi-pergian? Musafir lah tu. Maksudnya hendak pergi-pergian, nak musafir. Tengok daripada hadis Nabi sebut, maka tiada juga meninggal seorang hamba atas ahlinya akan yang terlebih afdal daripada 2 rakaat yang ia sembahyang akan keduanya pada sisi ahlinya ketika ia hendak pergi-pergian. Tak ada benda yang paling baik dia tinggal untuk ahli dia. Melainkan dia tinggal 2 rakaat sembahyang di sisi ahli dia. Dia di rumah dia lah. Melainkan itu yang paling baik tadi. Itu hadis. Dalil. Tiada menunai ganti pada ahli dia daripada satu khalifah terlebih kasih kepada Allah daripada 4 rakaat yang disembahyangkan oleh seorang hamba pada rumah dia. Itu ya. Wallahu a'lam. Sekali. Kata dia demikian lafaz niatnya. Niat apa ni? Niat sunat safar tu, usalli sunnatas safari raka'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang 2 rakaat sunat safar kerana Allah Ta'ala. Kefiat dia guna. Kefiat dia. Kau nak buat ke tak? Buat juga kadang-kadang. Kefiat pun nak. Kefiat pun aku lihat kalau lah mudah. Itu yang mudah betul. Yang sunat tu ya. Yang mudahnya. Tapi kalau ikut kefiat, betul-betul kefiat sunat safar ni, selepas kita bagi salam, kita baca dalam sembahyang tu qul ya qul lah. Nampak? Kita baca tu. Lepas tu kita bagi salam lah. 2 rakaat ataupun 4 rakaat kita bagi salam. Selepas dia bagi salam tu, dia baca ayat kursi.
dan dia baca ayat kursi dengan li'ilah. Ayat kursi dengan li'ilah. Macam tu juga sunat pada ketika keluar rumah sebab dia menyerupai musafir. Kita baca ayat kursi, kita baca li'ilah fi Quraisyin. Habislah. Saya baca li'ilah gitu pula. Kan ni ada yang betul sangat pula dah kan. Ada bangsa lagu tu pun. Lagu ada cerita mai lah. Allah, cikgu wei ammu. Kawan ni apa? Baca lah cikgu dah malam-malam dah balik pada jalan-jalan tu, jangan terus masuk rumah baca lah kulhu dulu baca boleh 7 kali kulhu baru masuk. Nah, cikgu tu memperamai tu lepas seminggu alhamdulillah tak ada tak. Awak tak saya duk ramai lagu ustaz awak. Dan tak bang. Saya baca kulhu 7 kali. Tapi mengayakin yakin Tuhan bagi no. Tuhan bagi ke? Ana ala zanni abdi bi. Aku ni atas sangka hamba aku dengan aku. Sangka elok Tuhan bagi elok. Baca kulhu. Baca dekat tu. Cikgu orang betul sungguh. Tu betul-betul ni. Nah, bab tu betul ni sangat. Baca ayat kursi, baca li'ilah. Bila kita nak musafir tu. Lepas pada bagi salam. Lepas kita pergi ya. Kita berjalan bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Baca. Kalau eloknya baca ni lagi. Lepas tu kita bila kita tak reti baca tu, bila kita nak pergi Mekah pergi mana tu, kita panggil orang waktu pun tu. Tu yakin Kerana yang tinggi kita kita turut belakang dia lah. Dia pun berjalan ada hal yang kira lagi, tengok mentari naik turun lah apa lah, tak kira lah tu lah. Situ. Tapi saya kebanyakan saya dah sebut dah buat pergi habis pun. Nah, yang saya pakai subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna haulah dekat tu. Kalau nak tulis buat tulis. Nah, ni sekali lalu dia bukan ada ulangan berita bukan ada ulang Nah. Bukan apa. Baik, bacalah ada takat tu. Tak payah linuriyahu min ayatina innahu wasami tak payah. Aduh. Baca takat haulah. Elok dengarlah. Ni arwah yang saya beri. Lepas tu, bila kita baca tu, lepas tu kita baca kaf ha ya ain sad. Kifayatuna. Ha mim ain sin qaf himayatuna. Lepas tu sebut wa bihaqqi la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Salawat 3 kali. Lepas tu jalanlah insya-Allah. Dia bukan dia tak jadi, dia jadi juga tapi kita tak tahu lah. Saya biasa berlanggar, saya biasa accident. Saya pun tak tahu jadi lagu mana. Trailer tayar 14, saya naik Kelisa. Kalau tengok mampu dah weh. Duduk bawah lah, saya duduk nampak ni tayar mai. Nampak tayar mai. Saya kena depan. Depan tu, lepas tu dia rim tu dah rosak habis semua tak ada jalan. Dia melambung tu. Bila melambung, betul dia pergi sendiri, bila pergi sendiri tayar mai. Dia nampak ni. Tayar hak belakang ada 4 biji. Maksud 4 biji je lah. Dua betul. Dia nampak mai. Tak boleh keluar kod pintu tadi. Saya keluar kod cermin. Kod tingkap. Saya keluar kod tingkap. Orang buka konti punya. Luka kali sikit lah. Dah bukanlah nak ni. Tapi nak abang kata, kalau kena kita tak teruk sangat. Tu bawa dah tuan-tuan. Ajar tukum kamu ajar demi syaitan. Lepas tu salawat 3 kali. Boleh tak? Ya. Tu. Tapi nak turun di Mekah tu boleh lah. Nah, baca li'ilah. Macam tu juga kalau kita nak keluar rumah. Sunat pada ketika kita keluar rumah, kita baca ayat kursi, kita baca li'ilah. Pasal apa? Kerana dia serupa dengan musafir. Walaupun kita dekat lah. Jadi sunat kita baca ayat kursi, lepas kita baca li'ilah. Pada nak meninggalkan tempat dan ahli kita tu, rumah kita tu dah. Kita baca ayat kursi, kita baca li'ilah. Ya Allah. Baca Allah. Sunat kita pergi ya. Mana dalil? Dalil dia itulah mastakhlafa fi ahlihi min khalifatin ahabbu ila Allah min 4 raka'atin yusallihinna al-'abdu fi baitihi idza shadda 'alaihi thiyabu safarihi. Tidak menunai ganti pada ahlinya daripada 1 khalifah. Mana khalifah orang yang menjagalah. Terlebih kasih kepada Allah daripada 4 rakaat yang disembahyangkan oleh hamba Allah Ta'ala dalam rumah dia.
apabila diikatkan pakaian musafir, bila dia pakaian musafir tu, maka dia sembahyang 4 rakaat itu terlebih baik. Ini ketika nak musafir tu, ketika tu. Hadis ni dhaif. Hadis ni dhaif. Dia abang dia. Kalau kata hak yang hadis sahihnya, man kana la yuqaddimu min safarin illa naharan fi dhuha fa idza qudima bada'a bil masjid fa salli fihi rak'ataini summa jalasa fihi. Adalah Rasulullah SAW tidak datang daripada musafir. Ini bab masalah mana? Oh dah. Ini masalah ni. Hadis tadi hadis. Dia sebut dalam takhrij al-hadis al-ihya. Ulama mengatakan hadis ni dhaif, tapi dhaif pun tak ada masalah kerana fi fadailil amal harus kita kita beramal dengan hadis dhaif. Jangan hadis yang terlampau dhaif ataupun maudhu'. Itu yang tak boleh. Jadi ala kulli halnya memang disunatkan bagi kita sembahyang sunat musafir. Sunat musafir ni mana sunat sebab kemudian. Bila sebab kemudian ni kena faham, sembahyang duduk dulu, sebab duduk depan. Tak lama wudu kita ambil wudu dulu, sebab duduk dulu. Sembahyang selepas pada wudu. Musafir ni kita sembahyang dulu baru berjalan. Maksudnya sebab duduk dia. Dia panggil sebab yang takhir. Bila takhir sebab dia ni, maka hak ni tak boleh kita buat waktu tahrim tu saja. Waktu tahrim tak boleh. Betul orang tua bila nak turun ni lepas subuh dia naik ke tempat, dia kalau sembahyanglah sunat musafir dulu, sembahyang subuh lah. Ya Allah. Gitu. Ataupun lepas asar sembahyang sunat musafir dulu baru dia sembahyang fardu asar. Dia kira asar diri kita. Bukan asar tu imam. Gitu. Habis selesai. Wallahu a'lam. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, dan demikian lagi sunat kudum. Apa kudum ni? Datang ataupun pulang daripada perjalanan ataupun daripada musafir. Datang daripada musafir ke tempat duduk dia lah. Itu kudum lah. Nah, tapi kalau kita pergi Mekah, dia tak ada lah sunat kudum ni. Dia ada tawaf kudum. Itu. Kerana tahiyah Masjidil Haram dengan tawaf lah. Tahiyah rumah kita ya Allah. Dengan sembahyang. Tapi dia eloknya sembahyang sunat kudum ni jangan sembahyang di rumah, sembahyang di masjid. Masjid Korea kita lah. Sini Allah. Singgah Allah sembahyang. Baru kita balik. Kalau ikutnya aku tu. Bukan di tempat yang contoh tapi Kuala Lumpur, bukan di sana. Ada belah balik. Bukan kita sampai sini. Kudum ni mana kita datang ataupun kita pulang daripada perjalanan ataupun daripada musafir. Itu mana kudum. Baik tu kalau kita tengok hadis dalil Ka'ab bin Malik sebut, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana la yuqaddimu min safarin illa naharan fi dhuha. Fa idza qudima bada'a bil masjid fa salli fihi rak'ataini summa jalasa fihi. Rasulullah dia tak datang daripada musafir. Mana dia tak balik pada musafir kecuali siang hari pada waktu duha. Nabi balik pada musafir. Maka apabila datang daripada musafir, lalu dia memulai di masjid dulu. Dan Nabi mula di masjid. Maka dia bersembahyang 2 rakaat pada masjid. Kemudian beliau duduk di masjid tu. Sembahyang fardu baru Nabi balik ke rumah. Tapi rumah Nabi dengan masjid kembar. Kembar lah. Rumah Nabi dengan masjid lah. Maksudnya Nabi duduk dalam masjid sampai sembahyang fardu baru dia masuk dalam rumah dia. Kerana rumah dia dengan buka pintu kembar tu lah. Dulu tang kubur tu lah rumah dia. Milik dia lah. Situ. Tang makam dia tu. Hadis ni sahih riwayat Muslim. Habis. Demikian lafaz niatnya usalli sunnatal qudumi raka'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang 2 rakaat sunat kudum kerana Allah Ta'ala. Selesai. 2 rakaat dan 2 rakaat sunat taubah. Sunat taubat. Sunat ni, dia bertanya taubat ni tak sembahyang tak apa. Dah nama pun sunat. Hak wajibnya taubat.
Bukan sembahyang. Sembahyang ni sunat. Tak sembahyang pun tak apa. Nah, tapi kalau tak sembahyang pasal aku tak apa nak sungguh. Aku tak apa nak sungguh. Kalau sembahyang pasal aku kejar je lah. Gitu je. Betul kata setengah ulama, barang siapa dirikan akan 4 perkara. Nescaya tidak ditegahkan akan 4 perkara. Barang siapa diberikan syukur. Nah, bila siapa yang Allah Ta'ala bagikan 4 perkara, Tuhan akan tegah pada dia 4 perkara. Kalau Tuhan bagi kat dia syukur, nescaya tidak ditegah akan tambahan. Bila kata Tuhan bagi dia syukur, maksud dia jadi bangsa pensyukur, nak kata penyukur. Bukan artinya menyukur. Pensyukur, maka Tuhan tak akan tegah tambahan. Kerana dalil Tuhan makna. Wa la in syakartum la azidannakum. Nampak tak? Kalau Tuhan bagi 4 perkara, salah satunya kalau Tuhan bagi dia ni orang yang patient syukur dengan nikmat Tuhan, Tuhan tak akan tegah tambahan nikmat kepada dia. Jadi Tuhan kata wa la in syakartum, bila jika kamu syukur, la azidannakum, nescaya. Itu janji Tuhan. La azidannakum, nescaya aku tambahkan bagi kamu. Itu satu. Yang kedua, barang siapa yang dibagi taubat, nescaya tidak ditegah akan diterima. Kalau Tuhan bagi dia taubat, Tuhan tak akan tegah bab penerimaan dia. Taubat mana? Taubat ni sungguh lah, ni. Kalau kita ni taubat kau tu je lah. Tengok sendiri lah, kita taubat ke tak? Bila Tuhan bagi dia ni orang yang taubat, ni dia panggil inabah. Paling besar ibadat kita ialah taubat. Sebab tu naik makam makhluk hamba ni tuan-tuan, macam kita orang lekeh ni, dengan taubat. Nah, orang tinggi-tinggi pun dah naik dengan dia dah. Kerana mereka mayang banyaknya, puasa banyak. Ada seorang sahabat ni telefon saya tadi, saya tahu dia tak dapat nama. Mula telefon. Tak buat tengah-tengah tak. Tanya Ustaz sihat. Dia cakap, tak. Duduk lebih kurang tengah jahat di pula. Ni awak. Dia tadi telefon cakap Ustaz, tapi ada orang main pula. Tu yang tak jadi tu. Ni dah orang balik nak sembang. Sembang apa? Dia kata semalam saya bawa lah. Dia kata salawat 140 lah. 9. Dia bawa. Dia kata bila habis bawa tu, dia buat lah malam-malam dia malam Jumaat ni. Dia memang dia orang istiqamah lah. Dia rajin. Dia istiqamah. Bila saya rasa basah sangat-sangat, teringin sangat-sangat, nak keluar. Pukul 1 lebih lah. 1:30 tak pukul 2. Basah nak keluar. Keluar lah. Dalam pintu pagar. Keluar dalam tu bukan jauh pun. Basah nak pergi. Pintu pagar dekat rumah dia lah. Pijau dekat rumah dia. Dia pun keluar. Sama dia keluar dia sampai dalam tu, dia pasal sunyi basah ni. Dia buat satu bau yang tak pernah kita bau. Wangi. Nak tanya tu. Siapa dia? Tak apa dia ni. Dia tak apa. Dia tak terang. Selesai. Betul. Dia tahan bawa apa je lah. Dia tak selalu tinggal lah. Dia kata sebab selepas dia puasa ni, dia kata lepas dia istiqamah dengan puasa Isnin Khamis. Isnin Khamis ni lah. Dia kata istiqamah dengan ni. Dia kata hai Sarawak ni memang dah buat lama lah. Lama-lama memang dah Sarawak lah. Lepas tu, dah ni dia istiqamah. Selepas pada dia istiqamah Isnin Khamis ni, maka dia berasa. Dia kata malam berasa sunyi, berasa pi sampai duduk tangga tu berasa sunyi. Tak tahu dia kata sunyi macam mana, macam hilang ni dah. Dia main satu bau lebih kurang dalam 4 ataupun 5 minit macam tu. Wangi yang memang tak pernah bau. Ya. Cering pun tak cering ni. Dah nak puasa apa. Nak cerita tu ya Allah. Bawa lah tu lah. Lepas tu nak abang kata kan, nak abang tu yang kata orang yang memang Allah dia panggil inabah yang kembali. Nak abang kata naik makam kita orang awam ni dengan banyaknya taubat.
Kerana paling besar ibadat taubat. Hang tinggal semayang pun kalau ganti 40 kali pun tak habis dosa. Kita tinggal Asya. Tertinggal kan, kita tinggal sengaja tinggal. Haraplah ada dosa. Kalau tertinggal taklah dosa, tapi wajib qada. Qada. Bila qada dosa dia selesai kah? Tak selesai. Siapa kata qada semayang pun dosa dia lalu? Tak lalu. Nah, kita tinggal puasa, sengaja tinggal dosa. Lepas tu kita qada balik. Qada balik, tak payah berdiah ya. Tu je tak ada. Tapi tang dosa tetap berdosa walaupun kita qada. Hang nak habis dosa tu buat ya. Kena taubat. Nak abang kata besar taubat ni lah. Kalau kita melambat taubat pun wajib pula taubat atas melambat taubat. Tu ahli sunnah wal jamaah. Kerana kita melambatkan taubat itu satu dosa pula. Dosa besar. Pasal kita berdalil dengan wasari'u ila maghfiratin min rabbik. Bersegeralah kamu tu punya amal lah. Maksudnya berwajib kamu segera bertaubat malah gitu. Ya ayyuhallazina amanu tubu. Itu pun amal juga. Wajib kamu taubat. Taubat tu wajib. Menyegerakan taubat juga wajib. Sebab tu kalau tengok dalam kitab Asnan Matalib, syarah pada Radul Talib, Zakar Al-Ansari sebut 40 dosa besar, salah satunya kita melambatkan taubat. Maka hukum dia berdosa apa? Dosa. Maka kena taubat pula atas dosa kerana melambatkan taubat. Begitu. Aduh. Sebab tu kalau kita tengok dosa yang kita banyak walaupun sebesar bukit tunjang, bila kita sungguh-sungguh taubat, maka Tuhan bukan hapuskan dosa tu. Maksudnya Tuhan palingkan daripada dosa tu jadi kebajikan. Dia faham? Itu yang banyaknya hak tu. Semayang ni kena sempurna syarat, rukun, khusyuk. Baru nak boleh banyak dah. Ni hak taubat ni, hak banyak. Dosa banyak dah usah bukit tunjang. Main dengan taubat sungguh-sungguh, Tuhan bukan hapus apa. Maksudnya Tuhan kalih daripada dosa jadi kebajikan. Tak banyak. Pipi sana Tuhan kata Tuhan, mereka kata Tuhan. Woi, dia tak banyak sangat ni. Hak orang kot tak faham. Nah, tengok aku buat sikit je dalam dunia ni. Tengok banyak ni. Boleh ke kita? Pasal apa? Pasal Tuhan bagi kurnia Allah Ta'ala. Mana dalil ulama ambil dalil tu hadis yang cerita bab Sayyidina Umar zaman dia. Sayyidina Umar. Zaman dia jadi khalifah. Umar ni cengih. Memang kita halal lah. Memang orang tahu Umar cengih. Nah. Seorang lelaki-lelaki berjalan. Dia tengah hisap. Cerita dah. Tengok apa? Tunggal. Minum apa? Botol kepek tau. Bukan botol ni lah. Botol kepek lah. Senang bawa pergi ke bawah. Dia bawa. Dia minum. Pegang. Minum. Angkat kepala tengok. Saya Umar. Jauh orang cam kita buat Umar ni besar. Ada riwayat mengatakan Umar ni kalau dia berdiri elok-elok, orang kepala orang dekat ni je. Sebab itu dia sansir. Pasal apa? Pasal orang pernah petikai tentang Umar hang ambil kain banyak daripada Baitul Mal. Nah, bila mai nak buat keluar apa bagi kat tentera, bagi kat apa ni lah. Apa ni? Bagi dia ambil dah bagian dia untuk ni yang takat yang apa? Kerajaan bagilah maksudnya lah. Dia ambil qadar tu lah. Tapi hang pasal ambil banyak, dia pun petikai kat Umar. Sekerat kayu. Anak dia kata, Umar kata, apa ni nampak aku besar? Tu dia dalil tu. Dia memang besar. No. Tu dalil dia. Orang lain pakai 4 meter, dia kena 16. Tu tak banyak ni lah. Baru padan dengan dia ada. Qadar dia lah. Begitu. Tu nak abang kata, bila Umar lelaki gua, kawan tu tengok benda tu, Allah Umar. Nah, dia pun sembunyi tu. Bila sembunyi, dia pun berjalan. Dia tak terus lari. Orang cam lah. Dia buat jalan, mat. Tapi taklah dekat dengan rumah, dia pusing. Kalau dekat, berbau. Nah, bau sawah lah. Lepas tu, dia dekat jauh agak-agak ni. Aku nak, maksud dia tak mau bagi rumah. Perasan lah. Mak panggil. Weh, yang rujuk tak? Dia kata sudah tak. Sudah tak. Dia kata, pi dah aku dengan mak ni. Pi dah aku dengan mak. Bila dia panggil tu, dia naik darah. Ketak ni lah. Malaysia mampu dia. Nah, lagu tu lah. Bila ketak sambil Umar panggil dia lambat nak dia napi lambat sambil duduk lambat jalan tu, ya Allah, dia takut taubat kamu. Ampun aku, ya Allah, dia tahan selamat laku pada laki-laki ni, takut taubat, aku tak buat dah. Kau ni dah. Nah, tapi duduk lampur lah. Taubat tu, faham tak? Taubat ni duduk lampur. Sambil duduk pergi lambat. Umar kata, "Man,
Pi jalan selangkah lambat sambil duduk ni, ya Allah kata selamat aku pada lelaki-lelaki ni. Aku tobat, aku tak buat dah. Dia tobat semua ketika tu. Bila sampai ke dekat rumah, Umar kata hang buat apa tak? Tak ada apa lah. Itulah bagi alam tambah. Dia kata ayat sejuk. Dia kata ke Umar ayat sejuk. Umar zaman nak tengok. Lah kawan lama lagu. Zaman dia jahiliah dulu. Bukan aku tak tahu. Sina Umar dia tak main buat tengok. Dia lambat tarik keluar, tak mau nak terbit nak keluar. Sambil duk tarik terbit tu, dia dalam hati ni tu, ya Allah selamat aku pada lelaki-lelaki ni. Dia takut tobat, aku tak buat dah. Tobat semua-semua. Maka saya nak dia sampai kat tangan Sayyidina Umar, saya tengok, cuma tak bau. Nah, padahal dia minum arak ni. Tak bau. Umar tu, tengok ayat sejuk. Tak bau. Balik ayat sejuk. Padahal dia minum arak. Daripada sinilah ulama kata kalau kita taubat sungguh-sungguh, hak dosa kita yang banyak tu Tuhan kalih jadi kebajikan bagi kita. Nampak tak? Sebab tu ni yang yang ulama kata kalau Tuhan bagi kat kita ni orang yang pentaubat begitu kan, bahasa gambar tak erti bukan cikgu bahasa Melayu, cikgu bahasa Arab. Nah, kalau kita ni pentaubat, Tuhan tak akan tegah pada kita tu menerima taubat kita. Nah, kalau kita ni pensyukur, maka Tuhan tak akan tegah penambahan bagi kita. Dan yang ketiga, barang siapa yang dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala diberi akan musyawarah. Dia memang kalau nak buat apa dia mesyuarat. Dia buat apa dia mesyuaratlah dengan orang. Maka Allah Taala tak akan tegah kebenaran bagi dia. Tuhan tak akan tegah akan perkara hak benar bagi dia. Nampak? Kalau nak buat apa pun dia tak akan silap. Tapi kalau mencurah hak dengan kita pun nak meluat kan. Seminggu kali mencurah lebih daripada bapak menteri. Curah tampak. Yang kita pun nak lemah. Itu nama orang mapak. Yang keempat, barang siapa yang diberi istiqarah. Nescaya tidak ditegah akan yang baik. Kalau Tuhan bagi kat dia buat istiqarah, Tuhan tak akan tegah barang yang baik bagi dia. Kita kadang-kadang kita rasa, segan buat istiqarah lagi kot ni nak kena pergi kot tu juga lah. Dan kita tu rasa takut tu. Ada nak buat ni, Jom pasal aku nak ni sangat-sangat. Memang tu buat. Kadang-kadang kita pilih silap. Tapi buat. Dia Tuhan tunjuk kot ni ya. Kita tu kena hak kono juga. Kalau kali pergi kono, kali kono jangan. Nampak? Itu kalau kata nak istiqarah. Ni. Tuhan kita bukan tipu Tuhan, kita tipu diri kita. Dia tak selalu istiqarah langsung. Pakai lambung meladu itu ya. Pejam mata, tikam. Tak mana kena ya Allah. Gitu ya. Nampak? Sebab tu ulama kata kalau Tuhan bagi istiqarah kat kita ni passion buat istiqarah, Tuhan tak akan tegah kebaikan, benda yang akan baik itu bagi kita. Jadi dan nak cerita tu lah, cerita ni taubat, nak abad tangguh. 4 perkara ni salah satunya taubat. Kalau Tuhan bagi kita ni taubat, nescaya Tuhan tak akan tegah akan diterima taubat kita. Gitu. Mana dalil taubat ni? Dalil menunjukkan sunat kita sembahyang sunat taubat ni Abu Bakar kata. Aku pernah dengar Rasulullah sebut. Ma min rajulin yudhnibu dhanban summa yaqulu fayutahhiru summa yusalli summa yastaghfirullah illa ghafarallahu lahu summa qara'a hadhihi al-ayah walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu minhum sampai ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrun amilin. Sampai Ali Imran tu ayat 135 sampai 136. Jadi Nabi sebut apa? Tidak seorang laki-laki yang melakukan satu dosa. Seorang laki-laki melakukan satu dosa, kemudian dia bangkit. Maka dia berwudu. Bila dia bangun, kemudian dia berwudu, kemudian dia bersemayang 2 rakaat. Setelah itu dia memohon keampunan daripada Allah. Kecuali diampun baginya.
Bila dia buat macam tu, kemudian dia minta ampun bagi Allah, diampunkan baginya. Kemudianlah Nabi bacalah walladzina idza fa'alu fahishatan. Ini dicerita oleh Abu Bakar. Jika orang yang orang yang apabila melakukan perbuatan yang keji atau menginaya diri sendiri, mereka segera ingat kepada Allah Taala, lalu depa memohon ampun daripada dosa-dosa mereka, maka sememangnya tidak ada yang mengampuni dosa melainkan Allah Ta'ala. Tuhan sebut sendiri. Dan mereka juga tidak meneruskan perbuatan keji. Bila dia taubat, dia tak terus dah perbuatan keji. Tuhan kata yang mereka telah lakukan, sedangkan mereka mengetahui akan salah dan akibat daripada mereka buat perbuatan keji itu. Orang-orang yang demikian sifat dia, balasan dia adalah keampunan daripada Allah Ta'ala. Ulaika jazauhum maghfiratun min rabbihim. Tuhan sebutlah balasan Allah Ta'ala daripada mereka, dan syurga-syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai, mereka pula kekal di dalam syurga tersebut, dan yang demikian ialah sebaik-baik balasan bagi orang yang beramal. Nah, wa ni'ma ajrun amilin. Nah, itu sebaik-baik balasan bagi orang yang beramal. Ni satu dalil kata sunat kita sembahyang sunat taubat. Kalau tengok dalam kitab Imam Ghazali banyak lagi. Kita ni sampai dia suruh kita berguling kat atas tanah, ambil tanah buah atas kepala, taubat sampai padu lah. Tidak, dia tak berapa nak puasa taubat. Ambil tanah buah atas kepala. Kalau macam taubat, kalau macam satu hari tu, kadang-kadang kawan tu dia buat nak taubat, malam buat sekali. Tak malam dia buat sekali-sekali dia sunat taubat. Tu macam tu tak apa. Apa tadi kita kata, kalau ada satu kesilapan, silap ke apa, kita disekurakan kita taubat. Tapi dia kadang-kadang satu hari itu dia ambil malam dia mungkin dalam satu hari itu dia ada buat silap ke. Kalau dia malam, dia buat contohnya tak apa. Baik. Dia semayang ni sekali sehari cukup sekali, tak apa dah. Hak taubat ni. Taubat ni mana tahu apa hak macam tu. Semayang ni sunat, semayang malam sekali okey dah. Semayang sekali tak apa dah, hari semalam sekali tu. Tapi tentang taubat ni apa benda? Ada taubat ni makna dia ada rukun dia taubat ni dah. Maka rukun taubat ni 3 lah. Pertamanya kena menyesal. Yang kedua, azam tak mau buat dah. Lepas tu tinggal benda tu lala tu. Maka ni nama taubat dah lah tu. Maka sembahyang ni sunat je lah dah. Maka dia sembahyang semalam sekali, okey lah tu. Pada hak yang tak sembahyang langsung nak taubat, dia taubat kan tak taubat lah. Jadi kalau tu dosa kalau sangkut dengan Tuhan, kalau sangkut makhluk, radul mazalim, bagi tu. Kalau dia ada 4. Jadi ala kulli halnya, maka bila dia ada ni menyesal, dia azam tak mau buat dah. Lepas tu dia tinggal benda tu lala tu lah. Maka dia taubat sungguh-sungguh, maka Tuhan terima taubat dia. Maka dosa dia ni atta ibu minaz zambi kamal la zambalahu. Nabi sebut orang yang bertaubat daripada dosa dia seolah-olah dia tak berdosa. Maksudnya seolah dia tak ada dosa, bersih. Tiba-tiba esok berlaku pula macam yang perbuatan dosa yang kemarin ni lah. Nah, tapi azam memang tak mau buat, tapi berlaku juga. Maka ulama kata hak berlaku tu dia kira dosa baru, bukan dosa kemarin. Pasal kita taubat tu ada cukup syarat dia. Nampak tak? Gitu. Sebab tu kita ahli sunnah wal jamaah boleh kita taubat sekerat-sekerat. Kita ni terik belakang, ekor lah, judi lah, belaga ayam lah, tak semayang, tak puasa, terik semua kita ni. Nah, duduk kat kita belakang. Nah, bila duduk kat kita ke semua, kita dalam lama-lama kita ni semua buat apa ni lagi dah. Maksud dia tak buat dah. Hal lain tak pernah buat. Bila tak buat, taubat buang weh, jangan tahu. Faham tak? Bila kita tak buat dah. Dia kata aku satu yang tak boleh tinggal tahu tak? Ikut macam tak buat biar ikut tu. Nah, maksudnya belanga ayam tinggal dah, taubat buang. Nah, tinggal semayang dah, taubat dah, tak buat dah nah. Tinggal puasa pun dah tua lah. Gitu. Kan? Tapi ikut kadang-kadang kali tak tu tak payah tinggal, buat dulu. Maksudnya kalau dia mati ketika tu, maksudnya dia bawa dosa ikut tu satu yang bertemu dengan Allah. Tapi kalau dia biar taubat sekali, gak pergi Mekah dah lah. Tentu mampu tak ada nak pergi Mekah, bawa ke semua dosa tu. Masa dia ke semua, nampak? Sebab tu kita boleh taubat setengah. Ni kita ahli sunnah wal jamaah. Mana dalil dia? Dalil tu ada seorang sahabat dia mai jumpa Rasulullah. Dia tahu Rasulullah, aku bukan tak peringin, Rasulullah aku peringin, tapi aku tak boleh tinggal 3 perkara. Nabi hitam tahu tak?
Dia kata arak, judi, zina. Nah, Nabi kata tak apa buat. Jangan. Masuk Islam tak apa buat. Tapi aku nak minta orang tu lah Nabi lah. Ini permintaan Nabi kata tak apa. Hanya aku minta hanya burung. Nabi kata dia. Itu tak ada masalah. Dia mengucapkan Nabi. Kenapa? Kufur tu dosa. Kufur tu dosa besar. Judi pun dosa besar. Arak dosa besar. Tapi nak kata dosa besar kufur ni besar lah. Maksudnya bila taubat dia kena kembali kepada Islam. Tu dia tak ada pasal dia kufur. Faham? Maka mana Nabi kata ya Allah, taubat. Daripada dosa kufur tu, maka dia Islam, dia mengucap depan Nabi, tu selesailah dia. Maka tinggal dosa apa? Dosa judi, dosa araknya itu tinggal lagi. Nampak? Hal lain dosa kufur dah tak ada. Tapi ketika kalau dia mati ketika tu pun, maksud dia walaupun dia buat dosa tu, maksud dia tak kekal dalam neraka. Pasal apa? Pasal dia dah taubat daripada dosa kufur dia. Nampak kat situ? Tu nak abang kata dalil kata ahli sunnah kata boleh taubat salah. Kalau kita tarik belakang dengan takwah benar tu tak buat dah. Taubat buang. Tinggal hak nak buat lah. Aku tak payah atas belaga ayam duk kena lagi. Ya Allah, silalah. Nampak kena hak lain taubat bang. Jangan duk taruh nanti tua taubat sekali. Kok mati tak dan taubat belakang bawa ke semua. Nampak? Ni kita ahli sunnah. Bukan teruk sangat Islam ni. Kita yang buat kita teruk. Ya Allah. Ni yang Nabi ada sunatnya. Abu Darda sebut Nabi kata man tawaddaa fa ahsana al-wudu'a summa qama fa shalli rak'ataini aw arba'a rak'atin maktubatin aw ghairi maktubatin yuhsinu fiha ruku' wa sujud summa astaghfara Allah azza wa jalla ghufira lahu Allah ta'ala lahu ghufira Allah lahu ta'ala ghufira Allah ta'ala lahu amul. Siapa yang berwudu, kata Nabi, dan dia mengelokkan wudu dia, kemudian dia bangkit, semayang 2 rakaat atau 4 rakaat, sama ada semayang tu fardu ataupun semayang tu bukan semayang fardu, yang sunat lah, ghairu maktubatin. Maka diperelokkan pada semayang dia tadi ni, rukuk dan sujud. Maksudnya dia tak mencuri lah rukuk sujud, maksudnya sempurna lah syarat rukun semayang dia tu. Kemudian dia istighfar, selepas pada semayang tu, dia istighfar kepada Allah Ta'ala. Maka Nabi kata, ghufirallahu ta'ala lahu, nescaya Allah Ta'ala akan mengampunkan bagi dia segala dosa dia. Jadi syarat dia beristighfar, dia minta ampun. Bila dalam tu kena ada menyesal lah. Kena dalih rukun paling besar kali, menyesal lah. Tapi menyesal kerana Allah baru nak dapat pahala. Kalau menyesal kerana benda lain, tak dapat pahala lah tu. Menyesal tu. Silap aku main judi lah, pecah rumah tangga habis. Kerana kes tu. Tapi menyesal kerana Allah Ta'ala. Baru nak dapat pahala. Ya Allah. Demikian lafaznya sikit lagi weh. Dapat niatnya usalli raka'ataini sunnatat taubati lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang 2 rakaat sunat taubat kerana Allah Ta'ala. Habis selesai. Banyak lagi kan yang sunat ni. Pasal kebanyak orang. Sikit-sikit. Mari kita ambilkan istigharah lah. Sunat istigharah tu kita mandi tu kita ambil sikit. Ni sikit-sikit lah tuan-tuan. Dan 2 rakaat sunat berkahwin. Ni haram malawai kena buat lain baru dapat sunat ni. Ni tak ada. Lepas dah. Dulu kalau tak buat mengkedak lah. Masa habis lah. Dia gini. Di dalam kaedah kita Syafi'i, tiap-tiap sunat, tiap-tiap amalan yang berwaktu boleh kita qada. Adapun kalau amalan tu bersebab tak boleh, bukan tak sunat kita qada. Kalau amalan tu tak sunat lah kita qada. Faham tak? Kalau bersebab, kalau berwaktu sunat kita qada. Dia bukan berwaktu tu, dia sebab. Pasal apa hang mayang sunat? Sebab aku menikah. Tu kan. Dia mana bersebab. Faham tak? Gitu. Tak boleh qada dah. Kena buat lagi. Pasal apa dia suruh kita sembahyang? Kerana nikah tu nikmat. Kerana menikah tu nikmat.
Sebab tu dia sebut dalam kitab Ihya, adalah setengah orang yang soleh apabila selesai makan, maka dia semayang 2 rakaat. Dan apabila selesai minum, maka dia semayang 2 rakaat. Demikian juga orang-orang yang sentiasa ingat akan nikmat Tuhan, maka sentiasa dia semayang. Kerana apa? Mensyukuri segala nikmat Allah. Termasuk berkahwin. Kahwin itu ibadat, itu nikmat. Bila nikmat dia maka dia semayang. Maka semayang dia tu bukan semayang sunat makan. Tak, sunat mutlak lah dia. Kerana nak mensyukuri nikmat. Faham tak? Situ. Saya kira faham kata, tak kira. Faham kata anda sunat saja pun semayang sunat makan, sunat minum. Kalau gitu, mana sunat tu mutlak. Kerana nak mensyukuri nikmat Allah Ta'ala. Disebut dalam Hasyiah Syarqawi ala tahrim. Setengah daripada sembahyang sunat ni 2 rakaat sunat zafaf, artinya haflah perkahwinan, majlis perkahwinan, maka nikah angkat nikah tu lah, sunat zafaf dia ni bagi suami dan juga bagi isteri, sunat dia tu. Dan juga 2 rakaat angkat nikah di dalam majlis. Tetapi bagi suami dan wali saja. Yang kata sunat angkat nikah ni bagi suami dan wali saja. Adapun tidak bagi isteri. Isteri bukan angkat. Dia tunggu dengar cakung lah. Nah. Kalau tumpang angkat semua. Ada. Lepas tu terus semayang lah. Tak tahu. Faham tak? Itu sunat akad nikah tu lah. Akad nikah dalam majlis tu. Sunat bagi suami. Sunat bagi tok wali. Menalunya wali lah angkat lah. Selalunya gitulah. Nah. Sunat akad nikah. Maksudnya selepas akad nikah dalam majlis kita semayang. Nah. Kita semayang. Sunat dia bagi kita yang buat majlis akad nikah tu lah. Suami dan tok wali. Ada pun isteri pada tunggu nikung tu, dia tunggu lepak. Dia akan buat maka dia tak buat kerja akad nikah tu, maka tak sunat bagi dia. Ada pun sunat berkahwin, itu sunat bagi suami, itu sunat juga bagi isteri. Faham ke tak? Dia dua situ. Kampus sekali boleh? Kampung. Jangan kira. 2-3 kali. Dan kita hak tu ya. Ayalah. Itu dalam Hasyiah Syarqawi dia sebut begitu. Mana? Tengok dia tak? Demikian lafaznya yang usalli raka'ataini sunnatal arusi lillahi ta'ala. Ni sunat kahwin ni. Sahaja aku sembahyang 2 rakaat sunat berkahwin. Payah tu saja. Ambil hak yang niat je dah. Saja aku sunat. Aku sembahyang sunat kahwin. Kerana Allah Ta'ala. 2 rakaat Allah Ta'ala. Ambil tu sunat. Sudah. Qala musannaf rahimahullahu ta'ala, 2 rakaat dan 2 rakaat sunat perhentian. Apa perhentian ni? Berhentilah. Berhenti di tengah-tengah jalan musafir tu. Lepak sat lah. Berhenti di R&R. Pasal apa? Isi. Nak minum air ke apa nak berak kencing. Berak kencing saja apa. Itu bubuh lah sembahyang 2 rakaat. Dapat pahala tu dia. Nah, situ. Supaya dia dapat berkat. Tu ya ulama kata. Di tengah-tengah jalan musafir supaya mendapat berkat dan terpelihara daripada bala. Nah, bagi orang yang musafir ni. Mana lafaz dia? Dia kata demikian lafaz niatnya usalli sunnatal manzili raka'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang sunat perhentian 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Sunat perhentian. Habis. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. 2 lagi. Dan 2 rakaat sunat ihram. Dalil sunat perhentian ni lupa nak abang. Tapi tengok dalam tu, Dr. Wahbah Zuhaili sebut dalam kitab Fiqhul Islam wa Adillah tu. Apa dia sebut? Segala nawafil, segala sunat dan kelebihan-kelebihan ini tidak disyaratkan sahih hadis pada dia. Tu kata Dr. Wahbah Zuhaili dalam Fiqhul Islam wa Adillah tu dia sebut segala nawafil, segala jenis bangsa sunat-sunat ni lah. Amalan sunat-sunat ni tak berhajat, tidak disyaratkan kepada sahihnya hadis. Walaupun hadis tu dhaif, maka boleh kita beramal dengan hadis dhaif kalau bab masalah sunat-sunat dan fadailil a'mal. Nampak tak? Tengok situ. Baik. Dan 2 rakaat sunat ihram. Sunat ihram. Sunat ihram ni lagu mana weh? Sebelum ihram kan selepas ihram? Sebelum.
sebelum daripada ihram. Ihram dengan apa? Haji ke umrah? Tak kira lah, haji pun tak apa, umrah pun tak apa. Tapi sebelum daripada ihram. Ihram dia tak pakai daripada KLA, pakai dah. Jangan duk niat tentu mampus. Nah, pakai sudahlah, pakai tak nak masalah. Jangan niat. Nah, jadi pi sana semayang sunat. Apa? Nah ini semayang sunat. Bila semayang sunat, niat baru kita niat ihram. Dia sebelum daripada niat. Imam Nawawi dalam kitab Majmu' dia kata setengah daripada semayang sunat ni ialah 2 rakaat ketika menghendaki ihram, kata dia. Ketika nak ihram. Maknanya kita berasa nak ihram, kita semayang. Macam tu juga 2 rakaat tawaf. Nah, dalil dia riwayat Nafi' kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, "Idza arada al-khuruj ila al-Makkah iddahana biduhni laysa lahu raihatun tayyibatun summa ya'ti al-masjida khulaifati fayusalli summa yarkabu wa idza tawat bihi rahilatuhu qam imatan ahrama summa qala hakadha ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaf'al." Ibnu Umar kata apabila menghendaki keluar Mekah, beliau memakai minyak yang tidak bau harum bagi dia. Dia pakai minyak. Kemudian dia datang ke Masjid Zulhulaifah. Lalu dia bersemayang ihram 2 rakaat. Kemudian dia berkenderaan. Dan apabila bersamaanlah kenderaan dia pada hal berdiri. Nabi bila kenderaan dia naik, macam dia untuk dia berdiri elok gitu sama tu. Lalu dia ihram, maka baru dia niat ihram. Sebab tu dah dia fikir orang niat naik di atas niat tu lah. Ha gitu. Dulu dia pun naik unta. Nah, kemudian dia berkata begitulah. Dia kata, saya melihat Rasulullah SAW mengerjakan hadis Bukhari. Nah, hadis ni hadis Bukhari. Ya Allah. Mana lapan niat nak ihram? Usalli raka'ataini sunnatal ihrami lillahi ta'ala, saja aku semayang 2 rakaat sunat ihram kerana Allah Ta'ala. Sama ada tu disebut dah ihram haji atau ihram umrah. Sikit lagi satu lagi, 2 rakaat sunat tawaf. Yang sunat tawaf. Tawaf ni lepas habis tawaf lah. Rasulullah buat umrah. Lalu dia tawaf di Baitillah serta dia bersembahyang 2 rakaat di belakang maqam Ibrahim lah tu. Nah. Wa shalla halafal maqam raka'ataini. Nabi sembahyang di belakang maqam 2 rakaat. Nah. Dan serta dengan itu mereka yang menutupi akan dia. Maka berkata seorang lelaki baginya, adakah Rasulullah SAW masuk ke dalam Kaabah? Katanya tidak, Nabi tak masuk dalam Kaabah. Nabi sembahyang di belakang maqam. Nabi tak masuk pun. Tak perlulah, tak maksud dia kalau ada kalau boleh, tapi tak ada muka, kalau tak kelupak teluk nibur ni orang nak pergi masuk Kaabah. Nah, tak sadar pangan. Nah, kalau jadi Perdana Menteri boleh piak. Nah, kalau tak ada Perdana Menteri, tak ada dia bagi masuk muka kita ni. Nah, tak masuk dalam Kaabah pun tak apa. Kurang-kurang kalau nak semayang juga, mayang tang hijab Ismail. Kerana hijab Ismail tu sebab daripada Kaabah. Aisyah pernah kata kepada Nabi dalam hadis Tirmizi tu, dia kata, Rasulullah, aku ni tak pernah masuk Kaabah. Teringin sangat masuk Kaabah. Nabi kata semayang nang tu lah Aisyah, oi. Tang apa? Hijab Ismail tu dah. Kerana dulunya Kaabah. Nah, situ. Zaman tu ni duit tak ada, maka kecil sikit Kaabah lah. Maka katup tak habis. Sebab tu bila kita lintas kot tu, hukum dia batal bawah kita. Kerana apa? Dia sebahagian daripada Kaabah. Nampak? Oi, puak-puak Arab jahilah lu kaya-kaya tu takkan tak ada duit dak. Depa nak batu Kaabah ni, depa kira pula. Tak ambil langsung yang ada unsur yang syubhat yang apa ni. Nampak tak? Habis tu depa kira. Ha. Ayatlah. Nabi tawaf di Baitillah, tuan-tuan, 7 keliling. Dan Nabi sembahyang 2 rakaat di belakang maqam. Kemudian dia keluar ke Safa. Kemudian dan semuanya firman Allah Ta'ala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Semuanya adalah bagi kamu pada Rasulullah, pada diri Rasulullah tu tauladan yang elok. Ni hadis Bukhari dah. Nabi sembahyang apa? Situ Nabi buat macam tu, kita pun
turut-turut meh-meh gitu-gitu lah. Bagaimana nak lafaz dia? Usolli raka'ataini sunnatat tawafi lillahi ta'ala, sahaja aku semayang 2 rakaat sunat tawaf kerana Allah Ta'ala. Wallahu Ta'ala a'la wa alam. Kita pun habis nak jadi ya. Nah, habuan tuan-tuan lah pasal apa? Kuala Lumpur PKP. Kalau tidak tak ada. Nah, buat kena. Kita ganti siap-siap lah minggu lepas. Nah, ingat pun minggu ni nak kena pergi. Berapa-banyak PKP. Bila PKP ni lalu PKP tahun ni lah. Boleh tengok Kedah dengan Selangor. Banyak Kedah lagi. Kedah tak PKP pun. Nah. Allahu'alam. Tuan kata apa lagi? Gagah tanya okey 10 baik tu sah. Tuan-tuan, kita nak buat doa sikit. Depan nak bersuruh kita buat doa. Doa selamat. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu